المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وأسراره وأنواره ومعارفه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan setengah daripadanya malalun itu kan futur. Dan setengah daripadanya yakni daripada kan perkara yang membatalkan suluk. Di situ domik kembali. Dan setengah daripadanya yakni daripada perkara yang membatalkan suluk apa, iaitu futurun dengan tak, futurun bitak dengan tak, jangan baca dengan to. Kalau baca dengan to maksudnya lain pula, maksudnya breakfast. Futur maknanya sarapan pagi, breakfast. Sini baca dengan tak, futur. Baik. Apa tengok dia sebut? Dia kata dan setengah daripadanya yakni daripada perkara yang membatalkan suluk. Dia kata futurun, artinya arti futur tu lemah dan lemah daripada mendirikan ibadat sebab bimbang dengan dunia. Di situ. Jadi alhamdulillah dan bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, curahan rahmatnya, hidayah taufik, inayah pertolongannya, dapat kita hadir semayang berjamaah, seterusnya i'tikaf dalam masjid ghairi jami', dan seterusnya duduk dalam majlis ilmu atau majlis zikir, yang di mana majlis zikir inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan riyadil jannah, dan yaitu taman-taman syurga. Nabi kita bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Bila kamu melalui di taman-taman syurga, maka berhentilah, singgahlah. Dan lalu para sahabat pun bertanya, qila wa ma hiya, apakah itu wahai Rasulullah? Jadi yang dikatakan taman-taman syurga itu apa dia? Maka Nabi kita bersabda, yaitu hilaqul zikir, kan halaqah zikir, dan halaqah ilmu. Jadi maka kita sedang membincangkan satu ilmu, yaitu ilmu bab suluk, ilmu suluk. Dan apa dia ilmu suluk? Ilmu perjalanan seorang salik, bagaimana dia nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya dia dapat sampai kepada destinasi ataupun kepada yang dikenakinya, yakni kepada mendapat ma'rifah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak dapat tidak, dalam perjalanan itu dia adalah perkara-perkara yang membatalkan suluk
ada perkara yang menegahkan dan juga mencegahkan seorang itu daripada sampai kepada sifat yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum daripada tuan kita iaitu Syekh Muhammad Nafis kan rahimahullah taala wa radhiya anhu nak menunjuk cara bagaimana kita nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menerangkan dahulu kepada kita ini tentang orang panggil perkara-perkara yang boleh membatalkan suluk dan juga perkara-perkara yang boleh menghalang dan mencegah daripada salib itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia tahu, dan bila dia tahu dia kena ambil beringat. Maka orang yang ambil beringat insya-Allah selamat. Ingat, sesiapa yang beringat insya-Allah selamat. Jangan kita lah, kalau kita main daripada rumah kita tak beringat, tang ni ada parit, tang ni ada longkang, tang ni ada ketui batu, tang ni ada gaung pakai hentam, ya tak selamat. Tidak. Gitu ya. Kalau kita main daripada rumah kita beringat dah. Ingat tang ni ada batu besar ni, tang ni ada parit ni, tang ni ada longkang ni, dia beringat, insya-Allah selamat. Begitulah. Jadi Syekh Muhammad Nafis dia nak memperingatkan kepada kita terlebih dahulu supaya kita ini dapat beringat, bagan berjaga-jaga supaya kita dapat sampai kepada destinasi yang dikehendaki. Baik, maka dia kata, dan setengah daripadanya, yakni daripada perkara yang membatalkan suluk, yang amat banyak itulah. Jadi perkara yang membatalkan suluk ni disebut dah tadi dulu kita baca amat banyak, maka disebut setengah, yakni sebahagian atau di antara. Di antaranya ialah futurun. Futur tu bahasa Arab, Melayu kata apa artinya? Arti futur lemah daripada mendirikan, yakni mengerjakan. Mendiri dengan mana mengerja. Lemah daripada mendirikan ibadat. Lemah. Lemah tu makna tak kuat lah. Lemah daripada mendirikan amal ibadat. Pasal apa lemah? Sebab tu bagi. Pasal apa lemah? Sebab bimbang, ianya sibuk. Bimbang sini bukan mana risau. Ada juga kan bahasa Kedah kita panggil, aku bimbang lah anak aku tak balik lagi, mana risau. Bimbang sini bukan mana risau. Bimbang sini dengan mana sibuk, yang diterjemahkan daripada Arabnya syughul atau ishtighal. Syughul atau ishtighal, iaitu sibuk dengan sebab sibuk dengan dunia. Gitu. Betul lah. Cuba kita tengok kan, mohon maaf, kita buat contoh seperti mana. Buat contoh ni contoh saja, tak kena mengenalkan siapa-siapa pun. Kalau kena minta maaf lah, kita bukan maksud nak menghina, nak melekeh lah. Contoh seperti pada waktu siang, dia ni kerja kontrak. Bila dia kerja kontrak kan, angkat semen, angkat batu, angkat bata, angkat benda yang berat-berat. Main malam nak buat ibadat, letih, lemah mengerjakan ibadat sebab syughul, sibuknya dengan urusan dunia. Itu contoh bagi orang yang bertukang. Begitu juga dengan contoh dengan orang yang lain lagi.
hantar barang sana, hantar barang sini, jenis orang panggil COD. COD kan zaman sekarang ni banyak COD. Hantar cung sana, cung sini, pi sana, pi sini, last kali balik letih. Bila letih, malas nak buat ibadat, lemah nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu kan. Itu sebab dia sibuk dengan dunia. Maka sewajarnya, sepatutnya si salik, artinya orang yang nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dia tidak perlu sibukkan dirinya dengan dunia. Kalau dia tak sibuk dengan dunia, insya-Allah dia ada kekuatan, dia ada keupayaan untuk mendiri dan menunaikan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun kalau kita sibuk dengan urusan pengajian, mengajar, mengaji, buat amal ibadat, itu tak ada masalah. Sebab itu akan menambahkan lagi kekuatan dia untuk nak buat ibadat. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran. Itu bahawa panggil nur ala nur, cahaya atas cahaya kan. Bila cahaya atas cahaya, dia semakin kuat. Contohnya kalau pada waktu siangnya dia rajin buat amal ibadat, baca Quran, sibukkan diri dia dengan amal ibadat kepada Allah, itu nur, itu cahaya. Maka nur ni dia menguatkan lagi. Nur ala nur kan, cahaya atas cahaya. Tetapi apabila kita sibuk dengan dunia, itu kegelapan, namanya zulmah, kegelapan. Sibuk dengan dunia itu kegelapan, sibuk dengan dunia itu kegelapan. Bila gelap semakin gelap, baik malam nak buat ibadat, dah malam gelap lagi gelap. Bagaimana nak buat amal ibadat? Di sinilah punca lemahnya kita. Ini bukan kita reka, ini dikaji oleh ulama. Antaranya kita boleh tengok dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah bagi Habib Abdullah Haddad. Tengok dalam bab Qiyamul Lail, tengok dalam bab bangun malam, bab bangun malam dia sebut di sana, dia panggil apa? Dia panggil al-athqal 'ala nafsi, al-athqal 'ala nafsi qiyamul lail. Apa maksud al-athqal 'ala nafsi? Perkara yang paling berat atas diri seorang, atas nafsu seorang, yakni diri seorang, qiyamul lail, bangun malam. Cukup berat nak bangun malam kan. Itu benda yang paling berat sekali atas nafsu kita, ialah qiyamul lail, bangun malam. Nak bangun pukul 3 pagi atau pukul 4 pagi nak buat amal ibadat pada Allah, berat. Lepas itu Habib Abdullah Haddad dia buat kajian apa asbab ataupun sebab yang memberatkan badan kita ini jadi berat nak bangun tengah malam. Apa sebab dia? Banyak sebab dan benda ini juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Dalam Minhajul Abidin juga disebut kan, di antara sebabnya apa? Tengok, kerana pada waktu siangnya kita ini buat kerja berat, angkat benda berat. Jangan kita katakan orang pergi ke bendang, dia angkat padi, angkat baja, angkat apa lagi, meracun dan seumpamanya lah, benda-benda yang berat. Bila siang tu kita sibuk diri kita dengan dunia, buat kerja berat, main malam letih, sakit belakang, sakit pinggang,
main pukul 4 pagi nak bangkit lagu mana. Ini sebab puncanya yang kita tak mampu nak boleh dapat bangun pada waktu. Kami tak buat benda kan? Betul kita tak buat benda, tapi sebenarnya kita memberatkan otak fikiran kita memikir. Mana tengok telefon juga, itu salah satu juga memberatkan kita. Berat apa telefon? Betul. Tapi kalau tengok sehari letih mata, letih otak, fikir, sampai badan kita pun jadi letih. Menyebabkan kita juga tak dapat bangun pada waktu malam. Lemah. Tu panggil futur, lemah. Subuh pun tak makin, lemah. Sebab malam jaga tengok telefon sampai pukul 12, pukul 1 pagi. Lemah badan nak bangkit. Dan di antara lagi punca lemah badan kita ialah sebab kita buat maksiat. Kaki kita berbuat maksiat, tangan kita berbuat maksiat, lidah kita berbuat maksiat, hidung, mata, telinga kita berbuat maksiat. Ini juga di antara sebab lemahnya kita daripada berbuat ibadat. Mana dalil? Imam Ghazali diwamai satu riwayat hadis dalam kitabnya Minhajul Abidin. Dia kata apa? Satu hadis Nabi SAW. Nabi kita bersabda, "Iza lam taqwa ala qiyamil lail fa'lam annaka qad kabbalatka khatayaka." Nabi SAW sabda, "Iza lam taqwa ala qiyamil lail," apabila engkau tidak ada kekuatan untuk bangun berbuat ibadat pada waktu malam, pergi tanglai larat, pergi kedai larat, pergi pekan larat, pergi supermarket larat, pergi market larat, tapi nak bangun buat ibadat tak larat. Iza lam taqwa, apabila engkau tidak ada kekuatan ala qiyamil lail, atas nak bangun malam, maka Nabi sebut fa'lam, ketahuilah, ambil tahulah apa punca, apa sebab engkau tak bangun, tak dapat nak bangun malam nak buat ibadat itu. Nabi kata fa'lam, ketahuilah, annaka qad kabbalatka khatayaka, sesungguhnya engkau itu telah diikat oleh dosa-dosa kesalahan engkau pada siang hari. Dosa-dosa kesalahan, maksiat-maksiat yang kita lakukan pada waktu siang itulah puncak dan sebab mengikatkan anggota kita ini, kekuatan kita ini daripada dapat bangun berbuat ibadat pada waktu malam. Itu puncaknya. Cek balik betul atau tidak. Tengok, fikir-fikir betul. Aku tak kata ke orang betul, tapi kita tengoklah telefon, tengok dalam tu macam-macam perempuan yang tak tutup aurat, macam-macam. Tengok movie yang dalam tu pun ada macam-macam juga. Itu puncak sebab kekuatan tidak ada. Segala hafalan yang kita hafal pun lupa. Hafal lama-lama pun ingat sila ayat Quran pun lupa. Pasal benda tu maksiatnya. Bukan setakat melemahkan badan kita pun jadi lemah nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain-lain lagi pun akan memberi kesan sampingan juga. Jadi ini pesanan. Siapa yang nak jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kena jaga perkara ini.
Jangan bagi ada sifat futur dalam diri kita ini, iaitu sifat lemah daripada mengerjakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab lemah tadi? Sebabnya ialah sibuk, bimbang, yakni sibuk dengan dunia. Baik, maka kita dapat faham daripada itu, kalau kita tak nak jadi futur, maka jangan sibukkan kita dengan dunia, tapi sibukkan kita dengan akhirah. Sibukkan diri kita dengan Allah, sibukkan diri kita dengan ibadat, taat, khidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak cerita bab ni panjang, mau kita ringkaskan. Nak tengok, boleh tengok dalam kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya, petunjuk para cerdik pandai, iaitu maksudnya azkiya, iaitu ulama-ulama sufi, alul arifin, ila Tariqil Awliya, kepada perjalanan para awliya, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala. Tengok dia susun, selepas daripada waktu subuh tu, apa yang patut kita buat. Kita lepas subuh buat apa? Buat tarik mata. Tu buat tarik mata, mai tak lemah badan. Orang tidur lepas subuh ni lemah badan jadi lemah, letih, lesu. Bila letih, lesu nak buat ibadat tak larat. Bukan setakat tu, lagi pula tidur lepas subuh tu orang panggil apa? Tak murah rezeki. Tak murah semua. Jangan tidur lepas subuh. Habis tu nak buat apa? Ada aktivitinya yang disusunkan oleh ulama. Lepas subuh buat apa? Berzikir sampai mana? Sampailah masuk waktu isyraq, naik matahari, sembahyang sunat isyraq, baca sembahyang sunat duha. Lepas duha tu barulah buat kerja lain. Itu sekiranya kalau tidak ada majlis pengajian. Kalau ada majlis pengajian, lepas subuh kita mengaji itu zikir kan. Kalau tak ada pengajian, berzikir sampailah naik matahari, terbit matahari. Itu akan membantu kita, menolong kita kan. Dia ada rutin harian yang gitu-gitu. Jangan, ni bukan setakat kita kata bangkit subuh pun tak, bangkit subuh hanyut lagi. Bagaimana nak ada kekuatan nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Akan timbul pada dirinya itu sifat futur tadi, lemah daripada mendirikan, yakni mengerjakan ibadat. Pasal apa lemah? Sebab bimbang, yakni sibuk dengan dunia. Baik, maksudnya apa? Sibuk dengan dunia, kita tulislah sikit. Sibuk dengan dunia, yakni dunia yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi faedah pada akhirat. Apa hukumnya? Maksudnya dunia yang macam mana? Dunia yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau kita sibuk dengan dunia, tapi dunia itu mendekatkan kita kepada Allah, itu tak apa. Itu tidak mengapa, tak salah. Tengoklah bagaimana. Baik, itu dia antaranya. Pak kita tengok lagi dia sebut. Dia kata dan setengah daripadanya, yakni daripada perkara yang membatalkan suluk,
membatalkan suluk seseorang itu ialah apa? Dia panggil malalun. Mubarik sikit, malalun. Malal, bahasa kita panggil apa? Hati malal itu jemu. Dan puas. Tu jangan baca puasa, baca puas. Jemu dan puas. Puas itu kita lain bahasa kita nak. Kalau bahasa kita, aku puas yang ini. Puas itu maksudnya apa? Nak kata apa kalau bahasa kita? Aku puas yang ini. Makan puas yang ini. Nak kata apa kalau bahasa kita? Tapi orang petani dengan orang Kelantan, Terengganu, bila kata puas, bukan mana puas. Puas itu mana jemu. Nah, orang Kelantan, orang petani, dia panggil puas itu mana jemu. Jemu. Itu mana puas. Puas ni mana jemu. Jangan bila sampai satu peringkat kan, seperti mana tu pakai pondok, bila dia mengaji lama, aku puas dah mengaji, mana jemu dah mengaji. Lepas tu nak apa? Kau nak menikah pula lah. Dia main puas mengaji, nak menikah lah. Puas dah aku mengaji. Tu nak buat apa pula? Menikah pula aku. Ya kan? Sini kita baca puas, jangan baca puasa. Jangan baca puasa, baca puas. Puas tu satu makna dengan jemu. Kan lagi pula bahasa Arab, dia semua panggil malal. Ada satu lagi bahasa Arab jemu juga, dia panggil sa'amah. Satu makna malalun sa'amah. Sa'amah juga maknanya jemu. Itu bahasa Arab. Satu makna malalun pun jemu. Ada satu lagi bahasa Arabnya jemu itu dipanggil sa'amah. Sin alif, alif panjang atas itu mim ta, sa'amatun. Itu juga maksudnya jemu. Jemu. Baik. Jadi penyakit jemu ni rupanya satu penyakit. Bila dia main jemu nak mengaji, dia terberhenti mengaji lah. Bila dia main jemu nak buat ibadat, dia terberhenti, terbatal lah ibadat dia tu. Tak gitu. Bila dia main jemu nak baca Quran, tak baca Quran. Bila dia main jemu nak berzikir, pakai tak berzikir dah seminggu. Main jemu kan. Dia main. Jangan mereka main dengan penyakit jemu ni. Dia main jemu, dia main campur dengan segan pula. Lagi ke depan kan dia sebut tu kaslun. Kau lepas dah. Lepas dah kot. Lepas dah tu. Kaslun, kasal, segan, malah. Campur jemu, campur pula futur dia. Lemah pula nak buat ibadat. Habis down tu. Down tu. Tu yang duk down tu. Jadi helikopter jatuh tu. Black hawk down. Down tu. Situ kan jatuh tu. Jangan jadi penyakit ni, jangan biar bagi dia berjangkit kat kita. Jangan bagi ada penyakit ni lebih teruk lagi daripada COVID. Lebih teruk lagi daripada COVID ni, penyakit ni. Itu main penyakit jemu, malas, orang panggil puas nak beramal ibadat pada Allah. Masa jemu ni habis. Baik, kita baca dulu. Dia panggil pun jemu dan puas daripada memperbuat dia tu rojak kepada ibadat. Karena tadi kan mendirikan ibadat. Ini rojak situ. Jemu dan puas daripada memperbuat dia, yakni perbuat ibadat. Jadi bila jemu puas, dia tinggal. Dia
tinggal, aku tak mau tengok orang mengaji, aku puas dah mengaji, jemu dah mengaji. Dia mula nak tinggal mengaji. Dia mula tinggal mengaji. Baik. Kerana apa? Dia tengok. Kerana yakni ibadat tu berulang-ulang. Pasal ibadat tu berulang-ulang. Jemu kan benda ulang-ulang. Jangan kita kalau tiap-tiap hari duk makan ikan temenung, hari ni gulai temenung, esok gulai temenung, lusa gulai temenung, cuba tukang gulai tasbih pula. Memang salah orang lain lah kan. Hari ni gulai temenung, esok gulai temenung, lusa gulai temenung, kena seminggu temenung, duk temenung, awak temenung, tiap hari makan temenung. Cuba tukang pula makan, hari ni gulai temenung, lusa esok pula orang panggil daging bakar. Hari lusa nung pula hari makan apa? Kita makan siakap, masak singgam. Contohnya lah. Jadi barulah rasa tak jemu. Ni macam dengan kita rasa jemu dah. Tiap-tiap hari duduk semayang 5 waktu, subuh, pagi, zuhur, pagi, asar pula, lepas tu maghrib, isya pula, esok subuh balik. Jemu ke tak? Tak jemu. Pasal apa tak jemu? Pasal walaupun semayang 5 waktu tapi lain-lain. Tapi kalau kita kata subuh tu sehari 5 kali, jadi kena jemu lah. Subuh, sat lagi subuh pula, sat lagi subuh pula, 5 kali subuh. Jadi kena jemu lah. Jemu. Maka sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia maha bijak. Dia maha bijaksana. Dan dia tahu hamba dia ni jenis jemu. Tapi Allah Ta'ala tak jemu kan? Bagaimana? Tengok dalam hadis Nabi kita Muhammad kan, sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Inna Allah Ta'ala la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tak jemu sehingga kamulah yang jemu. Apa maksud? Allah Ta'ala tidak jemu memberi pahala kepada kita hamba dia ni. Dia nak bagi ya. Amal aku nak bagi pahala, aku bagi pahala, sehingga kamu yang jemu, yakni kamu yang jemu daripada buat ibadat. Kita Allah aku tak lahat jemu lah. Tapi Tuhan tak jemu. Tuhan tak jemu. Dia nak bagi, buat lagi, aku nak bagi, buat lagi, aku nak bagi, buat lagi, lagi banyak aku bagi banyak lagi. Tuhan tak jemu-jemu nak bagi pahala kepada kita sehingga kita yang jemu. Baik. Kemudian cuba kita tengok di antara hikmah Allah Ta'ala talwinkan. Apa itu talwin? Talwin itu bahasa sufi, bahasa tinggi. Yang dipanggil talwin ni maksudnya mewarna-warni. Apa makna mewarna-warni? Yakni mempelbagaikan. Mempelbagaikan kan? Tengok Allah Ta'ala mempelbagaikan kepada kita amal ibadat. Tengok kan, kita Tuhan bagi kita ibadat sembahyang, puasa, baca Quran, bersolawat, berzikir, ibadat itu, ibadat ini. Allah Ta'ala pelbagaikan. Apa rahsia Allah Ta'ala pelbagaikan ibadat kepada kita? Kerana Allah Ta'ala tahu kita ni jemu. Berarti dalam kitab Hikam, Syekh Ibn Atha'illah, Syekh Ibn Atha' berkata, lawana kan, orang panggil apa? Orang panggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alima minka wujudal malal lawana lakat ta'ati. Itu Allah Ta'ala mengetahui daripada engkau itu wujud dan malal, adanya sifat jemu.
Tuhan tahu kat kita ni ada sifat jemu dan malas, maka lawana lakat ta'ati. Ataupun disebut innama lawana lakat ta'ati lima alima minka wujudan malal. Gitu. Hanya sahaja mewarna-warnikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ini ta'at. Ada ta'at itu, ta'at ini, ta'at itu, ta'at ini, begitu begini. Tuhan mempelbagaikan lawan, talwin. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala mengetahui ada pada kita ini wujud al-malal, adanya sifat jemu dan juga sifat puas. Sebab itu apabila kita jemu semayang, kita pindah kepada ibadat yang lain. Contohnya bila kita semayang sunat, jemu aku puas, pindah kepada baca Quran. Apabila kita baca Quran sampai sejam 2 jam, siapa yang mampu baca Quran sampai 10 jam, dia akan main jemunya. Bukan takat sejam 2 jam, baca 10 minit pun jemu lah. Jemu nak baca Quran. Bila jemu, jangan tinggal, tapi kita pindah kepada amalan yang lain, iaitu pindah kepada zikir ke. Bila kita berzikir sampai 500 Allah, jemu pula berzikir, pindahkan pula amal tadi kepada bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud lawana lakat ta'at. Allah Ta'ala mewarna-warnikan, mempelbagaikan taat-taat kepada kita supaya kita ini hilang jemu. Macam tu lah juga duk mengaji fiqh, jemu mengaji fiqh, ngaji tauhid pula. Jemu ngaji tauhid, ngaji tasawuf pula. Jemu ngaji tasawuf, ngaji hadis pula. Tu kita tukar-tukar warna. Jemu dah mengaji hadis, ngaji tafsir pula. Dia mengaji nahu lah kali. Nah. Jemu ngaji nahu, ubah pula. Aku jemu ngaji nahu, nak ngaji mu'alat lain pula. Balaghah pula kan, bayan ma'ni badai manti kan, maqulat kan. Nak ngaji hal lain pula. Kalau tahu ngaji maqulat, lain sekali kita pakai kulat itu. Kalau tak ngaji bakulat, ngajar maqulat, ngaji maqulat tapi tak ngajar maqulat, kulat di situ. Habis tu sebab tu di pondok kan ada pelbagai ilmu. Kawan ni baca fiqh, kawan ni baca tauhid, kawan ni baca, mana minat kita. Kita bahasa nak ngaji fiqh, pergi ngaji fiqh. Kalau ngaji tauhid, jemu ngaji tauhid. Macam dengan Balan duk cerita Syekh Abdul Qadir dulu. Syekh Abdul Qadir sebelum dia naik ke Mekah, dia gila dengan ilmu alat. Mengaji ilmu alat ni. Dia ngaji kata bawa jadi riak hitam. Mengaji ilmu alat, nahu sarab ni, majmuk mutun 60 matan tolok dalam kepala otak dia. Sambil duk ambil upah mukir padi itu, duk baca matan alfiah. Tu Balan cerita Syekh Abdul Qadir ni kan, semangat dia. Tapi bila dia naik di Mekah, dia tinggal habis semua ilmu alat ni, dia gila hadis, dia mengaji hadis. Tu kan, dan jemu dah, dia alim dah, boleh mengajar nahu sarah ilmu alat semua, dia alim belaka, boleh mengajar. Naik di Mekah, dia tengok banyak tuan-tuan guru yang mengajar hadis dengan tafsir. Dia gila hadis dengan tafsir pula, belum mengaji hadis tafsir pula. Macam tu. Kita mengenang buat begitu juga. Gila mengaji, jangan gila betina. Gila mengaji dulu. Baik.
Gila dengan ilmu dulu, insya-Allah. Dia nak dapat dia kena gila. Kan kalau tak gila sungguh dia tak dapat. Orang perempuan pun macam tu juga, dia kena gila baru dapat. Kalau gila-gila sikit-sikit, tak gila-gila betul, tak dapat. Dia kena gila sungguh baru dapat. Baik, ilmu pun begitu. Kena gila sungguh baru dapat ilmu tadi. Baik. Jadi tak mana kita cerita jemu tadi tu sebab tu hikmat Allah Subhanahu wa taala mempelbagaikan, mewarna-warnikan amal ibadat. Tengok kan, ada ibadat korban, ada ibadat haji, ada zakat, ada puasa, ada umrah, ada yang tu, ada pelbagai macam ibadat. Kerana dia tahu, Tuhan tahu kata kita hamba dia ini cepat berasa jemu dalam berbuat amal ibadat. Jadi bila jemu kita pindah. Macam tu juga. Siapa yang jemu duduk dalam pondok ni mengaji jemu, aku nak pindah pergi pondok ni, silakan. Asalkan mengaji ya. Jangan keluar pondok tak mengaji. Tu rugi. Kalau siapa-siapa ada di antara kita jemu, aku duduk dalam pondok ni kat 5-6 tahun dah mengaji. Dia nak keluar, pergi keluar mengaji. Jangan keluar tak mengaji. Tu rugi. Kan pergi keluar. Jemu dah mengaji sini, pergi mengaji tempat lain pula. Bagi ada semangat baru. Kita tak ada halang. Asalkan keluar pergi mengaji. Jangan keluar tak mengaji. Gitu. Baik. Itu sebut dia kata apa? Kerana ia yang ibadat itu berulang-ulang. Bila berulang tu dia main jemu. Padahal tengok, padahal belum lagi hasil, yani belum lagi dapat hasil tu, mana dapat yang dikehendakinya. Nya salik, nya tu rujuk pada salik lah. Sebab yang kita bincang di sini ialah mengenai perkara yang membatalkan suluk salik. Kan? Jadi tinggal jemu tak dapat lagi, nak pergi cari hal lain tak boleh. Kena bagi dapat dulu, nak cari tang lain tak apa. Tidak duk ligat ni tak dapat, ligat num pun tak dapat lah sekali, semua tak dapat. Jadi wahui di situ. Baik, tulis tang mana, tang kata lagi belum, padahal belum lagi hasil, yani belum lagi dapat yang dikehendakinya. Apa yang dikehendaki tu? Tulis. Jadi yang dimaksudkan dengan yang dikehendakinya tu, iaitulah ma'rifatullah. Jadi dia belum lagi dapat makrifat Allah, tapi dah jemu dah berbuat ibadat. Berzikir tak dapat lagi makrifat. Last sekali aku kata aku jemu dalam zikir, dia pun tinggal. Bila tinggal tak dapat lagi. Jangan begitu. Berzikir terus sampai dapat. Ni kata Allah, aku dah berzikir lama dah, 3, 4, 5, 6 tahun, 10 tahun dah berzikir, tak dapat lagi. Alah, cuma tinggal. Bila tinggal tak dapat terus. Jangan teruskan. Di situ. Sebab jangan kita duk ligan benda lain. Bila kita ligan, tengok ni hebat, tengok Hanum hebat lagi, ni tak dapat lagi, ligan Hanum pula. Ni tak dapat lagi, ligan Hanum pula. Last sekali semua tak dapat. Itu ada orang panggil cerita tu, guru cerita Balang. Macam zaman dulu ada satu orang, dia masuk dalam kebun, mana masuk dalam kebun buah-buahan.
Dia tengok buah ni sedap, kaya nak ambil, tengok anu sedap lagi, ambil tu. Bila nak ambil depan tu sedap lagi tu, ambil tu. Last sekali yang ni tak dapat, yang ni tak dapat, yang ni pun tak dapat, semua tak dapat. Pasal tak tetap untuk orang panggil dolikan tu. Macam tu lah ngaji ni kan. Tetap dulu satu tempat tu bagi boleh, hasilnya baru kita nak pindah pitang lain kan. Kalau pitang lain pun tak dapat, kurang-kurangnya kita dah dapat di sini tak dapat, pindah pitang tu. Dengar kata tanum hebat, pindah pula pitang tu. Dengar kata hak tu hebat lagi, memang tempat tu hebat, masalah kita hebat tak? Tu tertipu. Tempat tu hebat, kita tu hebat tak? Tanya. Tertipu gitu kan. Ini orang panggil tertipu dalam mengaji kan. Orang dengar kata tahun tu hebat, nak keluar habis situ, lepas tu dengar pula tanum ada lagi hebat, keluar habis sini tak ada nak boleh lagi, pindah lain. Sana pula tak ada nak boleh lagi, pindah lain pula. Sekali apa tak boleh bilang pondok lah, aku ngaji pondok ni pun aku ngaji kan. Abang mai tok guru mana aku tak kenal. Semua orang dia boleh bilang tok guru, semua dia kenal tok guru, ngaji tak pun. Allah Akbar. Inilah orang panggil salah satu daripada tertipu kita. Ini yang menyebabkan ingat, bila mai rasa jemu, jangan bagi ada jemu, kerana jemu itu menjadi asbab bagi terbatalnya suluk seorang salik menuju kepada Allah, yang menyebabkan dia tidak memperolehi ma'rifah. Baik. Tengok. Lalu dia nak habaq 3 perkara tadi itu yang kita baca daripada awal. Pertamanya kaslun, malas, segan. Dan yang keduanya futurun, lemah badan kita daripada nak mengerjakan amal ibadat. Dan yang ketiga malalun, timbul rasa jemu, puas. Dipanggil kan, apakah sebab-sebab dan punca dia? Maka Syekh Muhammad Nafis dia nak bagi tahu kepada kita sebab bagi 3 perkara tadi ni apa dia? Tengok, katanya syahdan adalah sebab yang demikian itu. Tanda gila. Demikian 3 perkara tu, kasal, futur dan malal. Ambil 3 perkara tu, kasal, malas. Yang kedua, futur, lemah daripada nak buat amal ibadat. Dan yang ketiganya malal, rasa jemu. 3 perkara yang kita sebut tu punca sekaliannya kerana kurang iman. Itu sebabnya kurang kepercayaan hati. Itu yang menyebabkan, betul, apabila seorang itu kurang iman dia pun jadi timbul malas, segan. Tapi kalau imannya kuat, tak ada segan, tak ada malas, tak ada lemah, tak ada jemu, tak jemu-jemu lagi ada. Itu apabila iman itu kuat. Tengok kan macam para sahabat, bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi satu pesanan wasiat, mereka minta tambah lagi, zid ya Rasulullah,
Tambah lagi wahai Rasulullah, zid semangat kuat. Kita bila ceramah atau mengajar sejam, lebih sikit tengok jam. Kenapa jadi gitu? Kurang iman. Tengok muka tu guru, tengok jam. Ataupun tengok jam, tengok muka tu guru. Atau guru lebih faham lah. Pasal apa? Kurang iman lah tu. Kurang keyakinan, kepercayaan hati bila Nabi. Itu satu. Dan yang kedua, dan dhaif yakin, yakni kurang keyakinan hati dia, kurang keyakinan hatinya. Jadi iman dengan yakin tu dia lebih kurang. Cumanya yakin ni kalau mengikut ditafsirkan dalam hadis yang sahih, iaitu iman yang 100% itu panggil yakin. Dalam hadis sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda yang diriwayatkan Imam Bukhari, hal yaqinu al-imanu kulluhu. Yang kata yakin itu ialah iman menyeluruh, secara menyeluruh. 100% itu panggil yakin. Tapi iman juga, iman yang 100% sempurna, itu mana yakin. Jadi kalau kata iman itu dia bertambah, dia kurang, tak gitu. Tapi bila kata yakin, itu memang 100%. Al-mi'ah fil mi'ah, 100% kan. Disebut begitu. Baik. Jadi oleh kerana keimanan kita itu dia orang panggil naik turun kan, naik turun. Betul. Waktu ketika iman kuat, dia kuat sikit buat ibadat. Waktu dia main iman dia kurang, dia low sikit buat ibadat. Itu punca. Jadi malas dan sekarang. Maka kita kena carilah sesuatu yang boleh mengecaskan iman kita. Kata Tok Guru kita, iman ni macam dengan bateri. Antara guru yang kata begitu ialah Ustaz Damis. Ketika kita mengaji kitab panggil Tok Guru Haji dekat Ambai, dekat dia panggil risalah tasawuf. Dia ada 7 risalah. 7 risalah. Kita tak baca lagi di sini, insya-Allah kita baca. Yang ditulis oleh Tuan Guru Haji dekat Ambai, Kelantan. Itu panggil ulama sufi. Ulama sufi. Jadi Ustaz Damai kata Tuhu Yidun kata dia berapa umpamaan iman ini macam dengan bateri. Apa wajah syabah dia? Bentuk persamaan. Yang kata iman ni macam dengan bateri. Ya, bateri kan tak tahu. Ada kalanya bateri itu penuh 100%. Bila kita cas dia, penuh dah 100%. Tapi bila lama-lama bateri itu dia kurang sampai tinggal 50%. Turun lagi kita biar tak cas. Maka dia turun sampai 10%. Dia bagi isyarat dah. Teng. Tengok tu bateri kurang. Kita tak faham, buat tak tahu ni. Dah sekali sampai 1, tu mulup. Jangan biar begitu. Tu bateri, maknanya bila dia kurang kita kena cas. Topak bagi cukup. Bila kurang, cas. Topak bagi cukup. Baik, itu tak apalah. Kalau bateri telefon kita boleh topak dengan charger. Iman kita kalau kurang kita nak topak mengapa? Zikir, istighfar, amal ibadat.
Itu top up dia. Tambah lagi jaja, just bagi dia kuat. Banyak zikir, banyak istighfar, banyak baca Quran, banyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Top up bagi jadi kuat. Insya-Allah dia tak ada rasa segan, tak ada rasa jemu, dan tak ada rasa lemah pada badan kita ini untuk mengerjakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ditopap. Itu kita tengok kan ulama-ulama sufi, depa ibadat kuat, mau tak kuat. Imam-imam depa ditopap dengan zikir, tariqah kan, dengan khalwat lagi lah, suluk lagi lah, qiyamul lail lagi lah, munajat lagi lah, kuat ibadat depa. Tak buang masa langsung kan. Kalau nak buang masa dengan benda nak sibukkan diri, benda tak ada faedah, tak ada. Semua masa mereka itu dipenuhi dengan amal ibadat kepada Allah. Kenapa? Ni kita kaji ni kan. Ni lah punca dia. Baik, lepas itu dia kata, dan buta mata hati. Jadi punca 3 perkara tadi ni, malas, futur, lemah badan nak buat ibadat, dan juga dia jemu daripada nak buat ibadat. Puncanya 3 perkara juga: kurang iman, dhaif yakin, dan yang ketiganya buta mata hati. Allahu akbar. Baik, orang tanya selalu, buta mata hati ni apa yang menyebabkan jadi buta? Pernah satu ketika orang pernah bertanya kepada Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu, apakah sebab buta mata hati? Kena tulis kan. Maka Imam Abu Hasan Asy-Syadzili dia jawab, amal basirati bisalathatin. Amal al-basirati bisalathatin, maksudnya bermula buta mata hati itu dengan sebab 3 perkara. Dengan sebab 3 perkara. Jadi itu. Apa dia 3 perkara tu? Iaitu yang pertama, kita tulis. Yang pertama, irsadul jawarihi bima'asillah. Irsal al-jawarihi bima'asillah. Bahasa kita panggil melepaskan dan membiarkan anggota-anggota kita ini berbuat maksiat terhadap Allah. Kita biar mata kita memandang yang diharam. Kita biar telinga kita mendengar yang diharam. Kita biar lidah kita bercakap yang dilarang. Seterusnya lah, kita biar kaki kita berjalan ke tempat yang haram. Kita biar tangan kita mengambil, menyentuh, memegang pada benda yang diharam. Itu maksud irsal al-jawarih fi ma'asillah, membiarkan anggota-anggota berbuat maksiat terhadap Allah. Kita biar, kita tak cegah. Itu yang menyebabkan mata hati kita buta. Bila buta mata hati, dia main sifat tadi, malas, lemah nak buat ibadat, jemu nak buat ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Dan yang kedua, kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, sebab buta mata hati itu ialah apa? Iaitu at-tam'u fil khalqi. At-tam'u fil khalqi, iaitu ada sifat tamak. Hati dia tu tamak kepada makhluk.
Hati dia tu dia ingat, aku nak minta kat kawan ni, dia duit banyak, minta kat dia duit banyak sikit. Aku nak minta tolong kawan ni, dia kata banyak, macam sebagainya lah. Itu orang panggil ada sifat tamak kepada makhluk, yakni kepada harta atau duit yang ada di tangan orang lain. Hati kita tu duk bergantung. Tak apa dia kaya, kau boleh minta tolong kat dia. Dia tak apa, dia kata banyak, duit banyak. Kita duk bergantung harap kepada dia. Hati kita jadi buta, mata hati jadi buta, kan? Kerana ada pergantungan kepada yang lain. Itu menyebabkan buta mata hati. Bila mata hati buta, tersebab daripadanya 3 benda tadi: kasal, futur, malas nambah ibadat, kan? Lemah badan nambah ibadat, terusnya jemu nambah ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga iaitu at-tasannu'u fi ta'atillah, kan? At-tasannu' fi ta'atillah maksudnya berpura-pura, kan, dalam mentaati Allah. Artinya dia buat ibadat tapi dia pura-pura saja, bukan dia buat sungguh-sungguh depan orang. Tunjuk dia rajin buat ibadat, sembahyang khusyuk tu, tapi belakang orang tak buat. Itu orang panggil tasannu'. Tasannu' ni maknanya berbuat-buat pada taati Allah, jadi berpura-pura mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mana depan khalayak ramai dia tunjuk dia baik, dia bagus, dia rajin buat amal ibadat, tapi belakang orang balong waliak, nyekan baik, depan rajin tak sanggup. Maka itu menyebabkan juga buta mata hati dia, dan yang tersebab daripada itu timbullah kaslun, malas nambah ibadat, dan timbul juga futur, lemah badan nambah ibadat, dan timbul juga orang panggil yang ketiga malalun, iaitu cemu atau rasa puas daripada nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Syekh sebut 3 ya. Banyak lagi. Maknanya kalau nak tahu banyak lagi, kena mengaji dalam kitab-kitab lain pula lah, kan? Kena buka kitab lain lagi. Maka lebih khusus kitab-kitab yang membicarakan tentang suluk, adabus suluk, kan, tariqus suluk dan sebagainya. Cari kitab-kitab suluk, kitab-kitab yang membicarakan tentang adab-adab suluk, jalan-jalan kita nak bersuluk, kan? Cari kitab-kitab macam tu, baca. Kita akan ketemu dan kita jumpa apalagi benda yang membatalkan suluk salik ini, baru kita ketemu. Antara satu kita, apa nama kita tu, ada bagi Tuhfatul Anqiya bisulukil atqiya. Terbaik tu bikong terbaik lah. Namanya Tuhfatul Anqiya bisulukil atqiya. Itu dia antara kitab yang membincangkan lagi tentang perkara-perkara yang membatalkan suluk. Banyak lagi, itu antaranya. Habis. Kemudian kata, dan yang menegakkan sampai orang yang saling kepada Allah itu pun amat banyak juga. Itu dia panggil atah. Makna tu dia panggil atah pada kata bermula segala perkara yang membatalkan suluk itu amat banyak, kan? Jadi di atas itu, dan yang menegakkan sampai orang yang saling kepada Allah itu pun banyak juga.
Jua dengan mana juga. Yang seperti mana perkara yang membatalkan suluk itu banyak, maka seperti itulah juga perkara yang menegakkan sampai salib itu pun banyak juga. Gitu. Ini kita bincang kemudian pula. Situ dulu. Dan baca sikit 2-3 baris gitulah. Mak kita nak ngaji sampai mati. Kerana macam laju-laju laju tu ni tercecer. Awak kita laju lagi ada benda terbang habis. Lalai kali sampai tengok habis belakang. Jangan awak padi kan. Awak padi dalam lori tu, dia kena awak slow. Kalau dia bawa laju sampai kat Kelang tadi, padi tu tinggal sekerat. Pergi mana? Terbang habis. Laju sangat. Macam tu mengaji. Macam tu juga mengaji. Ni kalau kita baca laju terbang habis, dia apa? Macam slow sikit. Jadi ikut tori. Ikut tori kita macam tu. Itu cara kita macam tu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman mashkura wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suman maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi. Alhamdulillah.